بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesihatan, kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali perbincangan kita perempuan berkaitan dengan kitab nikah. Tajuk yang kita bincang iaitu syarat ataupun 12 isu, bukan syarat sah wali dan center, syarat sah wali, iaitu tajuk dia ialah 12 isu berpindahnya wali kepada qadhi. Kita akan sambung isu yang ke-8 daripada 12. Isu berpindahnya wali biasa kepada wali hakim ataupun qadhi. Tajuk besar dia tuan-tuan, kita bincang setiap rukun nikah ada 5. Nah, itu tajuk besar kita. Setiap rukun nikah 5 itu didetailkan oleh para ulama kita. Rukun yang pertamanya wali. Kita bincang wali, insya-Allah malam ni komplitkan tajuk wali. Kita bincang sebelum daripada ni dalam bab wali ni tuan-tuan, rukun yang pertama. Kita bincang susunan wali. Dalam kitab kita ini tuan-tuan agak detail berbanding dengan kitab-kitab lain, iaitu wali disebut oleh para ulama ataupun disebut oleh musannif kita ini sehingga 45 jenis wali. Dan yang keduanya kita bincang juga syarat orang yang nak jadi wali. Dan satu topik ketiga kita bincang adalah semalam ni iaitu isu, iaitu 12 isu berpindahnya wali biasa ini, yang urutan kita bincang 45 jenis wali itu kepada qadhi. Dia tak naik kepada wali abad. Apabila wali akrab ataupun wali yang sepatutnya menjadi wali, ada beberapa situasi yang tak berpindah kepada wali lain. Dia tak berpindah kepada datuk dia, tetapi dia terus berpindah kepada qadhi. Hanya ada 12 isu sahaja di dalam mazhab kita. Kita akan sambung isu yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ke-8 daripada 12 kes wali berpindah kepada qadhi, iaitu enggan wali serta bersembunyi ia wali pada tempat yang kurang daripada 2 marhalah. Yang ke-8 itu enggan wali. Maksudnya wali ni dia tak nak jadi wali. Itu mana enggan wali. Dia tak nak jadi wali kepada perempuan yang bakal nak kahwin. Dia tak nak jadi wali. Dan dia ini ada, walaupun dia tak bersembunyi, dia tak sebut bersembunyi. Ini maknanya dia tak zahir, dia tak muncul. Bukan dia bersembunyi ikut pahaman kita. Tidak, maksud di sini bersembunyi dia tak muncul. Dia tak nak jadi wali, sedangkan dia masih berada di dalam radiasi 2 marhalah. Kalau kita bincang yang ke-7 sebelum daripada ni, kalau jauh dengan wali, jauh itu kadar dia 2 marhalah, maka dia auto naik kepada qadhi. Sama ada wali itu nak ataupun wali itu tak nak jadi wali, itu tak menjadi isu. Dia terus
naik kepada qadi. Sebab itu kita dah bincang sebelum daripada ni, kes orang kahwin jauh daripada wali, sama ada dia kahwin dalam negeri ataupun kahwin luar negeri. Kalau jauh daripada wali dia dua marhalah, maka dia boleh berpindah kepada wali hakim. Cuma isu yang kita bincang bulan lepas, kena berhati-hati. Qadi itu, pastikan qadi itu ada autoriti dari sudut Islamnya. Kalau qadi itu di luar negeri, qadi itu di selatan Thailand, kena cari imam yang diberi autoriti. Bukan skema, tidak. Skema tu tak sah tuan, kena repeat balik, kena akad nikah lain. Balik di Malaysia kena akad nikah lain. Sebab apa? Cek tu imam di sana yang kita orang bawa ni, sedikit bawa ni, rupanya tu imam itu tidak diberi tauliah ataupun tidak dipindahkan kuasa oleh ahli syaukah. Ini kita bincang. Kalau negeri yang tidak ada orang panggil apa, imam ataupun kerajaan Islam, ataupun dipanggil imam yang menguruskan, mana imam ni sultan yang menguruskan orang panggil apa, pertadbiran agama Islam ini, maka Islam membenarkan ataupun beri kuasa kepada ahli syaukah. Ahli syaukah ni termak merujuk kepada orang yang berpengaruh. Antaranya ialah imam kampung. Dia kena, ahli syaukah ini dia kena mesyuarat, putuskan siapa kita nak beri kuasa untuk menakad nikah sebagai hakim ini, sebagai qadi ini. Kerana dia qadi di sana tidak dilantik oleh kerajaan, kerana dia tidak ada sultan. Macam kita ini ada sultan, dilantik oleh sultan. Asalnya sultan yang akan menakad nikah, tapi sultan ini dia beri kuasa kepada hakim, hakim turun kuasa kepada qadi, dan qadi turun kuasa kepada imam. Sebab tu imam kita, ada imam yang boleh akad nikah, yang ada tauliah. Imam kita ni tak boleh lah, jangan cari imam kita ni. Imam kita dia tak ada tauliah, dia tak ada daulah, tak ada tauliah, tak ada kuasa. Baik, itu isu dia. Baik, malam ni pula perempuan, bukan isu dua marhalah, tidak, tetapi dia berada dalam kawasan dekat, mungkin dalam 20 km, 30 km sahaja dengan wali dia, tetapi wali tak nak jadi wali. Sama ada dia minta secara personal ataupun dia tahu wali dah ijtihad, dia tak nak jadi wali. Adakah berpindah kepada datuk dia? Tidak, tak berpindah kepada datuk. Kalau urutan dia tu ada, bapa tak nak jadi wali, kemudian dia naik kepada datuk dia, jadi ayah kepada bapa itu urutan dia yang kita dah bincang pada ini. Kalau datuknya tak ada, nenek dia. Kalau nenek tak ada, baru dia turun kepada bapa saudara, baru dia turun kepada adik-beradik, belum pergi bapa saudara lagi. Dia tak akan pindah. Contoh kata empat, bapa tak nak jadi wali, dia tak akan berpindah kepada datuk. Datuk pula tak ada dah, mati dah. Nenek pun dah meninggal, tak ada. Yang adanya ialah adik-beradik dia. Adakah abang nak kena akad? Tidak. Kalau abang nak akad perempuan, menyebabkan tidak sah akad nikah dia. Kenapa? Kerana tersilap wali. Wali ni apa dia? Wali ni ialah orang yang diberi kuasa untuk menakad nikahkan perempuan itu. Itu dipanggil wali. Wali ni yang merujuk kepada orang yang ada wilayah, orang yang ada power. Power tu daripada siapa? Power itu daripada syarak. Allah beri kuasa kepada abang dia, Allah beri kuasa kepada bapak dia. Tiba-tiba bapak dia tak nak, maka dia tak akan naik kepada wali abang, wali yang jauh. Dia terus kepada qadi. Maka kena cari qadi ataupun imam lah dipanggil. Habis, seru yang ke-9, mudah saja perempuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-9 daripada 12 isu baik. Sebelum ke-9 itu ada satu lupa nak sebut. Yang kata naik qadi ni, yang naik terus kepada qadi, ada dia punya syarat, iaitu sekiranya wali ni dia tak nak, dan mereka berdua ni, perempuan yang dengan bakal suami ni kufu, itu baru boleh qadi. Tapi kalau qadi pergi cek, perempuan mengadu kepada qadi, dia kata wali saya tak nak akad nikahkan kami dengan sebab sekian, sebab dia tak suka pada bakal suami saya ini. Tiba-tiba qadi cek tak kufu,
maka tak boleh qadhiakan. Kalau dia tahulah di bawah bidang kuasa dia, dia kena cek dulu. Adakah mereka berdua ni setara, sekufu? Kufu kita dah bincang ada 5 syarat kufu. 5 syarat kufu. Bukan kufu orang Melayu. Orang Melayu umur kufu. Ambil kira juga umur. Dia kata kenapa laki tua sangat ni? Laki 70. Tengok mudanya isteri dia baru umur 20. Tak layak ni, tak kufu. Itu kufu orang Melayu. Dari segi syariat, umur tidak diambil kira sebagai kufu. Kalau laki umur 70, perempuan muda dia umur 20, tetap kufu. Kerana kufu diambil kira dari sudut lain, dari sudut agamanya, dari sudut hartanya, dari sudut profesionnya. Profesion kerja, itu betul. Profesion diambil kira. Kerja laki ni biasa saja, isteri dia ni kerja besar daripada laki, tak kufu. Tapi kalau dah juga tak apalah, dah wali benar kan. Kufu bukan menyebabkan tak boleh kahwin, tidak. Kufu ni dia memberi kesan kepada apa tuan-puan? Bukan kepada sah nikah, tidak. Kepada kebenaran ataupun paksaan wali. Kalau tak kufu, wali berhak untuk tak akad. Wali berhak untuk tak benarkan mereka kahwin. Dan kalau kufu mereka ni tuan-puan, perempuan pula berhak untuk paksa. Ni bahasa kita lah sebenarnya, yang paksa itu wali. Wali ni tuan-puan, dia boleh paksa anak dia. Dia boleh paksa. Contoh tuan-puan, walaupun dia tak suka, dia boleh paksa. Contohnya bapak ni dia nak paksa, dia tengok mereka dua ni kufu, agama sama kufu, profession sama kufu. Lalu dia paksa anak dia. Walaupun anak dia tak nak, sah nikah. Itu kufu ini dia panggil ijbar, memberi kesan kepada wali ada kuasa ijbar, kuasa paksa anak dia walaupun anak dia tak suka. Kenapa? Kerana mereka ini kufu. Tapi tak kufu tak dipaksa. Itu sahaja kesan kufu ini. Jangan kita kata tak kufu tak boleh kahwin, kalau kahwin pun tak sah. Itu turut sangat. Dia punya lebih sangat, dia punya hukum dia tu. Awak kita apa lagi kufu? Cantik tu. Cantik bukan kufu. Bukan kufu pada syarat kan. Kita je tengok tu dia, laki dia, perempuan cantik sangat. Dia kata laki tu macam negro tuan-puan. Negro datang negara kita dapat Melayu tuan-puan. Kata tak kufu. Kita kata tak kufu, tak kufu. Walaupun laki dia tak nampak, tengok tuan-puan. Buka lampu macam tak buka lampu je. Gelap sangat. Suami isteri pula putih melepak. Kufu dah, kufu. Kenapa? Kerana cantik ini dalam Islam tuan-puan, Nabi sebut tazawwaju li arba' limaliha wa li hasibiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bi dzati din taribat yadaka. Maksud jamal ini ditafsirkan oleh para ulama. Apa maksud cantik? Jamalin nisbi. Cantik ini nisbah. Nisbah siapa? Nisbah orang yang nak nikah, bukan nisbah kita. Tu bertanya yang isteri dia cantik tak dengan lelaki dia belah. Cantik dia. Saya tak minat lelaki putih. Itu dipanggil cantik nisbi. Macam juga lelaki putih dapat perempuan gelap, bukan hitam, gelap. Masa manja sikit gelap. Tanya lelaki tu, cantik tak suami dia, isteri dia? Cantik lah, dia boleh menikah, dia pilih tu. Kita tak cantik lah. Nisbah kita. Ini nak ukur tuan-puan, nak kufu orang ni cantik tak cantik, nisbah kita. Tu tak boleh. Sebab kecantikan usia bukan merupakan penanda ataupun bukan penanda arah. Dia panggil bukan kufu, bukan ciri kufu yang ditetapkan dalam syarak. Itu jangan tersilap. Kena ubah. Kalau kita tak ubah tuan-puan, dia akan jadi minda sebati dalam masyarakat kita. Dia guna, cantik tak kufu. Ni tua, muda, tak kufu. Dia nak kena sebaya berkufu. Isteri 50, suami 50. Isteri 70, suami 70. Sama-sama sakit kan. Tunggu saya tuan-puan, isteri dia muda. Dia kata apa? Aku sakit, isteri aku tu penjaga. Itulah jangan cari. Ini minta maaf tuan-puan, nanti tuan-puan kata aku ni sebaya macam mana? Ini contoh saja ni. Contoh saja. Nanti tuan-puan kata kacau aku sebaya. Ni contoh. Tunggu saya melawak dengan saya. Dia kata aku tak apa, isteri aku muda. Tunggu saya ni bukan tu kecil memang muda lah. Tunggu saya ada 2 ni.
Apabila saya kata Tugu saya, dia merujuk dua orang lah. Pertama Tugu Jicik, yang kedua Tugu Haji Omar. Tugu Jicik yang mengarang kita ni, kita baca ni, dia ni memang sangat jarak curang sangat tinggi. Dia umur 1 lebih, makcik kami panggil makcik. Makcik tu baru umur 60. Masa saya belajar tu dekat 50 makcik. Kuat lagi 50 lebih. Tapi Tugu 1 lebih lah. Cuba tuan-tuan tengok 1 lebih dengan 60. Bukan 40 lebih beza. 107 tahun dia meninggal. Makcik baru dekat umur 60. Sebab tu makcik dia kuat. Dan pakcik pula Tugu memang dia kuat. Tugu ni dia meninggal tu tak ada sakit apa. Pengarang kita ni, kitab yang kita dah baca, dia kuat, badan dia tough tuan-tuan. Fizikal dia memang tough. Cuma bongkok sikit je sebab tua tuan-tuan, dia bongkok. Penyakit tak ada apa. Memang dia sakit, tak ada sakit apa. Dia mati tu memang tak ada sakit. Dia mati, dia saja nak mati lah. Kalau tanya Tugu sakit apa, mati sebab apa? Saja dia nak mati lah. Dia tak ada sakit apa. Dia duduk baca kitab petang tu apa, tiba-tiba dekat maghrib, dekat malam dia jatuh. Jatuh tu pasal nak mati. Kita duduk belajar lagi kitab hari ni, esok dia mati. Bukan kata sakit apa tak. Cuma dia demam sikit, biasalah tu puan. Dia mati tu demam lah. Kok kalau sihat sana dia tak ada tanda pula. Dan makcik tu sihat lah. Makcik tu muda lagi tu. Tugu saya kedua, yang saya kata melawat ni, tugu saya kedua ni, masa dia meninggal umur 70 lebih. Tok, saya panggil Tok. Tok tu sekarang ni masih ada lagi. Saya tengok umur dia kata beza dia dalam 15 ke 20 tahun. Dia pun tak ingat lah 15-20 tahun. Masa dia nak meninggal tu, tuan gurunya tak berapa larap lah. Dia bukan sakit apa, dia punya penyakit lain tak ada. Cuma dia punya prostat dia kadang-kadang kecil terkeluar. Biasalah tu rupan. Jadi dia cakap apa? Aku tak apa, kecil keluar pun dia kata ada orang tukang lap. Isteri muda tukang lap dia. Kata orang tu jadi isteri dia, bukan ramai pun. Dia cerita isteri dia tu muda. Tu je point dia. Tu contoh tuan-tuan. Jadi kufu beza tuan-tuan, 20 tahun dia beza. 20 tahun yang untuk guru tu 40 tahun lebih. Maknanya kalau dam kau orang Melayu kita, dia kata tak kufu untuk guru. Umur dia kat tahun lebih, 100 lebih. Yang isteri baru umur 60. Tak kufu. Tak, jawab dia kufu tuan-tuan. Jawab dia kufu. Baby last sekali nombor 9. Dia nombor 12 last, belum last lagi. Nombor 9 apa dia? Enggan wali serta zahir. Tadi dia tak zahir, dia tak muncul. Yang ke 9 ini, enggan wali serta zahir. Ia wali di hadapan qadi. Mana zahir tu dia muncul, iaitu dia direct bertemu qadi, dia mengadu kepada qadi, dia tak nak jadi wali. Yang nombor 8, memang dia enggan dan dia senyap. Tak beritahu kepada qadi pun. Dan dia berada dalam kawasan 2 marhalah jarak dengan perempuan itu, naik kepada qadi. Nombor 9 sama juga perempuan. Kalau wali itu dia mengadu kepada qadi, dia tak nak jadi wali, maka terus qadi yang akan jadi wali. Walaupun dia bukan jadi isu bukan dia yang panggil apa, wakil kepada qadi, itu bukan isu tu. Kalau wakil kepada qadi, kita tak bincang dari isu ni. Itu biasa, kita pun wakil kepada imam. Ramai kan hari ni tuan-tuan, bapak-bapak jangan kat sendiri tuan-tuan. Jangan mereka kat sendiri. Biasanya mereka akan wakil kepada imam. Ini bukan wakil kepada qadi, tetapi dia pergi jumpa qadi, dia mengadu kepada qadi, saya tak nak jadi wali. Dan dia tak pindahkan kuasa dia kepada qadi, tidak. Walaupun dia tak pindah kuasa kepada qadi, ataupun dia tak wakil kepada qadi, tetap qadi auto naik kepada qadi. Qadi boleh angkat. Okey, nombor 10 tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-10, perempuan itu hamba yang masuk Islam, ia hamba tadi, dan tuannya, ini hamba perempuan tadi, tuan dia kafir. Isu nombor 7 itu, dia masuk Islam juga, hamba perempuan. Hamba perempuan ni tuan-tuan, kalaulah dia nak berkahwin, siapa jadi wali dia? Tuan dia. Dia bukan bapak sebagainya, tidak. Dia beza, dia majikan dia. Kuasa dia berada di tangan majikan dia. Majikan dia lah yang akan jadi wali. Majikan dia lah waliul ma dia. Dua-dua, wali nikah pun majikan dia, waliul ma pun majikan dia.
Zakat fitrah pun bukan bapak dia, tapi waliyul mal dia. Dia ni orang yang menjadi tuan kepada dia, yang mengeluarkan zakat fitrah pada dia, yang memberi nafkah, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian kepada dia. Hamba, bukan bapak dia, tidak. Tuan, kalaulah dia nak berkahwin, tumpuan siapa jadi wali, sama, iaitu bukan bapak dia tetapi majikan dia. Majikan dia ni dipanggil tuan lah, diterjemah dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil sayyid. Dalam kitab Jawi tuan, apabila kita bertemu dengan ammah, merujuk pada hamba perempuan. Begitu bertemu dengan sayyid, merujuk kepada tuan kepada hamba. Kita lah, contoh tuan beli seekor hamba harga 10,000, buat balik bela di rumah, maka siapa tuan? Kita. Kita lah wajib bayar zakat dia, kita wajib nafkah kepada dia. Maksud nafkah ni makan minum dia, pakaian dia kena beli, macam isteri juga, tempat tinggal kena sediakan bilik untuk dia. Sama dengan anak-anak kita, sama dengan isteri kita. Nafkah dia tidak ada beza dengan nafkah isteri dan anak-anak, sama. Begitu juga apabila nak kahwin, maka tuan dia, tuan dia lah yang akan menjadi wali. Tiba-tiba tuan dia ini kafir. Kalau tuan dia tersilap tak apa lah. Kalau tuan dia mati pun tak apa juga, naik kepada qadi juga. Tapi tuan dia ni ada, cuma tuan dia kafir, sama juga isu naik kepada qadi. Baik-baik. Ni dah hilang tuan, orang tanya hamba ni, kita boleh tahu hamba apa? Kena refer balik supaya Islam itu terjaga, syariat itu terjaga, terbela. Cara dia tuan kena ambil tahu. Tu je cara dia. Kena belajar, kena ambil tahu, kena study. Untuk mempertahankan sistem syariat. Bukan cak-tak cakna, salah balai. Kita memang Islam makin lama makin hilang tuan. Apabila kita belajar, kita guna vocab dia. Itu saja cara untuk kita pertahankan Islam. Yang nombor 11 dan ke-11 daripada 12 isu berpindah wali kepada qadi, iaitu perempuan gila. Perempuan gila tetapi balik. Dia gila, dia pula balik. Kalau tak balik tak boleh lah. Dan tiada ada bapa. Kalau ada bapa lah yang akad nikah perempuan gila tadi, bapa dia. Dan nenek-neneknya tidak ada bapa dan tidak ada nenek dia tuan. Apabila perempuan itu dia nak berkahwin dan dia gila, maka yang menjadi wali dia asalnya bapa. Tiba-tiba bapa meninggal, nenek pun meninggal, tidak ada, maka dia terus naik kepada qadi. Perempuan gila tak boleh. Perempuan gila orang panggil apa? Tak boleh. Tak boleh pula. Apa nama ini? Bapaknya tak ada, asalnya bapak saja boleh. Oleh kerana bapak dah meninggal dan nenek dah meninggal, maka qadi yang ada kuasa untuk akad nikah dia. Jadi tak menjadi isu lah tuan, perempuan gila sah nikah, tak jadi isu pun. Yang adik-adik lelaki tak pindah. Kalaulah dia jauh, tak pindah. Kalau dia kira satu layer, iaitu kalau bapa ada, bapa meninggal, nenek ada. Kalau nenek ada, kalau nenek tak ada, layer yang sama kan. Masih layer yang sama, iaitu turun ke bawah adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada, okey, adik-beradik dia lagi. Sebab layer yang sama. Dia tak pindah kepada orang panggil apa, lapisan lain. Dia masih lapisan yang sama, iaitu bapa, yang keduanya nenek, yang ketiganya turun kepada adik-beradik dia. Apabila adik-beradik dia tak ada, pindah kepada lapisan lain, iaitu adik-beradik bapaknya, itu bapak saudara. Bapak saudara ni dia lapis lain dah. Okey. Dia, kita akan bincang juga tajuk ni sekejap lagi, tajuk baru itu saksi. Saksi tak boleh gila. Tapi kalaulah bakal isteri dan bakal suami gila, okey, sah. Perempuan yang nak nikah ni perempuan gila. Sama ada gila memang gila betul ataupun on off.
Oh, nak juga tuan-tuan. Senang orang lelaki yang tak bercerdik tu, dia asalkan cantik je. Dia tak fikir gila. Kalau tak apalah, gila pun dia kata, ustaz, cantik, payah nak cari ni macam ni. Cantik, gila, tak apa. Ini bukan cantik gila. Ini memang gila. Cantik, gila tapi cantik. Kalau cantik gila, tak apalah, memang gila je. Gila cantik, ini dah. Ini bahaya. Islam ni tuan-tuan, dia jaga keturunan dia. Kita tak dan kita ni ringkas tak bincang. Kalau kita yang besar, dia akan bincang ciri suami dan ciri isteri yang kita nak pilih. Ciri terbaik dia panggil. Ciri terbaik dia pilih. Ciri sudut agamanya, dari sudut keturunannya. Keturunan ni kena pilih agama, dan kena pilih keturunan yang bebas daripada penyakit gila. Dan tambah lagi, cari pula yang gila tak gila, tapi yang IQ dia tu okey. Tu tambah apa lagi? Agama tu dah atas lah, yang soleh tu dah atas. Baik. Dia cek tuan-tuan, cek gila ni bukan cek satu keturunan tak. Dia cek sampai 7 keturunan. Tanya yang bakal isteri kita ni, penyakit dia punya keturunan dia ada problem tak? Adik-beradik dia dan datuk nenek dia tak ada apa. Cek lapis datuk dia, nenek dia, moyang dia. Okey, semua selamat. Orang yang baik-baik, orang yang soleh, tak ada gila. Kalau ada gila, lapis yang ketiga, jangan ambil tuan-tuan. Dia boleh turun ke generasi kita ataupun cucu kita, cicit kita. Mungkin lapis anak kita okey, tak gila. Cucu kita mungkin tak gila, cicit kita gila. Kenapa? Kerana Nuh rupanya generasi dia ini 7 keturunan dia tak hilang gila. Yang memang itu dikira 7 keturunan. Gila betul lah tuan. Habis. Dan yang ke-12 yang terakhirnya tuan, qala al-musannif rahimahullahu taala, yang ke-12 perempuan itu hamba yang diwakafkan. Hamba yang diwakafkan. Perempuan nak kahwin sedangkan dia hamba. Hamba mana? Bukan hamba tadi, bukan hamba ada tuan, tidak. Hamba yang diwakafkan oleh tuan dia untuk bekerja dengan masjid ataupun institusi lain. Tu. Kalau tuan dia dah wakaf di mana? Wakaf di masjid, wakaf di surau, atau wakaf di tempat-tempat lain. Apabila wakaf saja tuan tak jadi milik tuan dia. Ingat, barang wakaf hilang milik. Sebab tu makna wakaf. Wakaf ni mana apa? Maknanya bahasa kita, wakaf ini maksud dia barang yang hilang milik, tidak menjadi milik sesiapa. Tidak ada milik sesiapa. Itu dia panggil wakaf. Terus dia menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ni milik majazi kita, milik hakiki Allah Taala. Tapi dia ni orang barang wakaf terus tak menjadi milik majazi sesiapa pun, milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila barang wakaf ni tuan tak jadi milik sesiapa, maka perempuan tu hamba, dia nak kahwin siapa yang jadi qadi, kerana tuan dia tak bukan milik tuan dia. Maka dia nak jadi qadi, nak jadi wali, maka qadi lah dia nak menjadi wali. Kenapa? Kerana qadi ini dia panggil wali wilayah ammah. Ada kuasa yang ammah, yang umum, yang diberi oleh pemerintah, oleh syarak. Kalau bapa itu dia panggil wali khasah, wilayah khasah, wali yang kuasa yang khusus, yang tertentu, yang diberikan oleh syarak. Okey, baik. Maka inilah 12 isu ataupun 12 kes, 12 masalah yang berpindah wali kepada qadi. Habis tuan-tuan. Baik, masuk rukun yang kedua, iaitu tajuk baru, iaitu saksi. Kita ada 5 rukun nikah tuan-tuan, dia nak detailkan satu persatu. Rukun pertamanya wali, rukun yang kedua saksi, rukun yang ketiga ni ialah perempuan, lelaki ataupun suami, rukun yang keempat isteri,
Dan rukun yang kelima, ijab dan qabul. Dia akan detail satu persatu. Kita ni tuan-tuan berbincang berkaitan dengan peraturan perkahwinan sebelum berkahwin. Sebab tu dia tak nampak praktikal sangat lah. Kita dah kahwin semua. Yang tak ada dalam kitab kita ni tuan-tuan, yang praktikal dengan kita, dengan cari kitab besar, iaitu tanggungjawab ataupun peraturan ataupun sistem perkahwinan selepas berkahwin. Kita kena tahu apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri. Iaitu dia kena selepas fasa, selepas berkahwin. Dan kita besar adalah serta makanan badurain. Dia ajar sedikit-sedikitnya. Hari ini memang confirm tuan-tuan, kita tak sempat belajar. Dia ajar sampai tuan-tuan, sampai apa? Sampai orang panggil babul jima'. Bab jima' pun dia ajar. Hari ini tak mengaji tuan-tuan, dia main hantam je. Dia main bedah je, ikut dah je. Dia panggil ilham sendiri. Tak belajar pun, tak tahu sunat macam mana, makruh macam mana, haram macam mana. Perbuatan jima' ada yang haram, ada perbuatan jima' yang makruh, ada perbuatan jima' yang sunat. Kena tahu diri jima' itu ada pahala, dan nak pula pahala tambah ni, pahala sunat. Macam mana perbuatan yang nak tambah pahala? Allah Ta'ala bagi sampai tahap tu tuan-tuan. Sampai jima' pun Allah bagi pahala. Nak cari kat mana lagi pahala tuan-tuan? Pahala semudah tu. Tak ada kerja lain, hanya kerja cari pahala melalui perbuatan kena dengan nafsu dia. Itu nama jihad detail lah. Ni kita mengaji hak asas dulu tuan-tuan. Kalau nak tahu yang tajuk yang tidak ada dalam kitab, kena tanya. Confirm hari ni tuan-tuan. Tak tahulah kau tuan-tuan belajar. Tuan-tuan belajar tu kiabat lah. Belajar bab apa? Saya belajar satu tajuk je ustaz, bab nikah ni. Babul jima' ni. Lain saya tak pandai. Patut main. Hebat tu tuan-tuan kalau belajar bab ni. Ada pahala lah tu. Semua tu berpahala. Nak elakkan daripada makruh. Jadi buat benda makruh. Nak elak daripada haram. Tak belajar batul ini peranda tuan-tuan, tak berkat rumah tangga. Sebab ilam kita tak belajar sistem perkahwinan, peraturan perkahwinan di dalam Islam, tanggungjawab suami terhadap isteri, kita lupa tanggungjawab isteri kepada suami. Dia pun tak tahu dah apa keperluan suami, apa keperluan yang perlu dia lunaskan terhadap suami dia. Dia pun tak tahu. Suami pun tak ajar 2 kali 5, 5 kali 2. Kalau suami ajar tu lain, dia tahu lah tu. Balik rumah ni, sebelum saya balik ni, isteri kena tunggu depan rumah, depan pintu. Isteri tu dia kata peraturan dia. Kenapa? Kerana ada dalam kitab. Sedap kena kepala dia tuan. Nak hantar keluar, isteri kena hantar sampai ke pintu tuan-tuan. Tu hantar suami dia. Sebab apa? Sebab suami itu Allah Ta'ala bagi pangkat kemuliaan di nisbah isteri. Walaupun dia itu kecil pada kita, kita lebih besar pangkat. Maksudnya isteri ni pangkat dia lebih besar. Kita suami ni kecil saja pangkat dia. Tetapi di sisi Allah Ta'ala pangkat suami lebih besar, lebih mulia. Kemuliaan itu siapa beri? Bukan orang lain beri. Allah berikan kemuliaan kepada suami. Maka isteri kena jaga, kena tahu, kena khidmat. Mana ada dia khidmat tuan-tuan? Istilah khidmat pun tidak ada. Kalau baca dalam kitab peraturan Islam, ada istilah isteri dia berkhidmat, berbakti kepada suami dia semata-mata kerana Allah Ta'ala. Pahala sangat besar. Kalau isteri dengar tu pada kata kena kat dia tu, dia syarah lebih lah. Cuba syarah, kena tanggungjawab suami, dia kata. Tanggungjawab suami. Kena ajar isteri akidah, kena ajar isteri fiqh, kena ajar isteri tasawuf, nafkah pula. Semua kena. Ni baru kira seorang ni, tak kira hak 2, hak 3 lagi. Kira 2, 3 kita tak boleh lah, sebab saya 1 je. Tak pandai nak ajar 2. Tak kira lagi giliran macam mana. Semua ada dalam kitab majmu'ah, kitab Matla'ul Badurain wa Majma'ul Bahrain. Macam mana giliran yang afdal nak buat sehari ke 2 hari. Kalaulah orang poligami, kita ni semua geng mono semua ni apa? Bukan poli semua ni. Tak payah bincang lah. Monogami semua kita ni. Kena tanya abang kita lah, jenis poligami ni. Dia ada sunat 2 ke 3 ke 4 hari. Kan ada orang buat sehari, ada orang buat 2 hari, ada buat 3 hari giliran. Baik, kita dah masuk tajuk baru sikit tuan-tuan, iaitu saksi.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adapun saksi, maka iaitu hendaklah ada dia saksi dengan 11 syarat. Siapa nak jadi saksi ni tuan, kena jagalah. Ni ramai ni tu Iman minta jadi saksi, kita awal-awal jadi. Awal-awal lagi belum minta pun offer. Mam, kalau nak jadi saksi tu ada orang nak nikah, offer saya mam. Kenapa? Saya tak ada kerja, hari weekend cuti, boleh saya jadi saksi? Masuk saksi ni kau buat. Sekali tengok RM60. Tengok je saksi ni, paling kuat pun sah. Itu je. Satu patah perkataan saja sah RM60. Sah RM20. Baik. Tapi nak jadi saksi ni tuan, nak menjawab jawatan saksi, kena ada 11 syarat. Kena cukup 11 ciri ni. Pertama apa? Pertamanya Islam. Jadi orang kafir tidak sah jadi saksi. Ini mudah saja tuan. Dan keduanya akil. Apa maksud akil ni? Yang keduanya daripada 11 syarat, saksi kena sempurna akal. Orang gila tak sah jadi saksi. Bila tak sah jadi saksi? Ketika dia gila. Kalaulah ketika dia tak gila, sah. Dia gila ni sebulan 2 hari je, ataupun sebulan tu biasanya sehari je dia gila, maka kita pilih hari dia tak gila untuk jadi saksi, maka sah lah. Maksud gila ni ketika dia gila tu, jangan ambil dia jadi saksi. Kita pun faham tuan, tahu dah gila memang tak ambil jadi saksi dah. Cuma yang jadi isunya, ada orang confuse, kalaulah dia penyakit gila, adakah boleh jadi saksi ketika dia tak gila? Jawab dia boleh tuan. Walaupun memang dia, contohnya dalam seminggu tu sehari dia tak gila, banyak sangat gila dia. Bukanlah gila betul, memang tak off tu gila yang memang dia tak pernah, dia tak sempurna dah. Ada orang yang gila ini hanya dalam sebulan hanya 2-3 hari saja. Ada orang yang dalam seminggu dia makin kronik tumpah, dalam seminggu 6 hari dia gila, sehari dia tak gila. Maka boleh tak boleh jadi saksi? Boleh. Hari dia tak gila tu panggil jadi saksi. Okey, kerana dia alim. Orang lain tak pakai kerja semua. Orang tak gila, maka ambil lah orang gila jadi saksi waktu dia tak gila. Habis. Dan ketiganya balik. Orang yang tak balik, kanak-kanak yang belum balik tak boleh jadi saksi. Ini pun mudah tuan. Baik, yang keempat. Dan keempatnya merdeka. Juga orang yang nak jadi saksi kena orang merdeka seperti kita. Hamba tak boleh jadi saksi. Hamba tak boleh. Hamba ni dia tak boleh jadi apa lah. Kerana dia hamba. Hamba ni ketat tuan. Dia tak boleh apa. Nak membeli tak boleh, nak infak tak boleh, nak keluar zakat sendiri tak boleh, nak jual beli pun tak boleh hamba. Wakil dia tidak ada harta. Harta yang diberi oleh tuan dia, contohlah tuan dia ni bagi duit kat dia, maka dia nak terlibat dalam jual beli, tak boleh. Tak sah jual beli hamba. Hamba tidak boleh terlibat dalam amalan, dan dia juga tak boleh terlibat sebagai orang panggil apa, saksi. Ya, sembelih hamba boleh, boleh. Sembelih syarat sembelih Islam, bukan merdeka. Islam, asalkan dia Islam. Kalau kafir tu, kafir kita biarlah, boleh juga kafir pun, tapi kena kafir kita biar. Ahli kitab pun boleh makan sembelihan dia. Sembelihan ahli kitab boleh, laki dan perempuan. Kalaulah dia perempuan, kita bincang juga bulan lepas, iaitu perempuan ahli kitab boleh berkahwin. Kita boleh berkahwin dengan perempuan ahli kafir ahli kitab. Ahli kitab KM. Kalau KM memang perempuan tak ada. Tapi kat tempat lain ada. Tempat lain ada. Tempat lain ni Tuan Guru saya sebut, di antaranya di Mekah lah dulu tuan. Dia kata, Tuan Guru saya sebut, dia berada di perkampungan yang terpencil, dan dia hidup ni minoriti, golongan minoriti, hidup di kalangan mereka. Mereka tak bercampur dengan kafir lain. Kafir Yahudi pun tak campur. Yahudi Nasara ni mereka tak campur pun. Kristian lah, Kristian, Buddha dan sebagainya, tak. Mereka hidup di kalangan kelompok mereka dan dalam penempatan mereka tersendiri. Sebab itu dipanggil hidup secara terpencil. Kenapa?
Kerana memang mereka ini, dia panggil prinsip, dia ada prinsip dia. Dia tak nak bercampur dengan orang luar, dan dia pegang agama dia. Sebab tu dia tak nak. Dan dia ni cara mereka tuan, mereka tak berkahwin sesama kafir lain. Mereka kahwin sama mereka saja. Dan mereka ada, orang panggil apa, sanak jaga keturunan. Keturunan mereka ada buku, catatan. Sampailah sanak mereka ini, keturunan mereka ini, sampai kepada Nabi Yaqub, Nabi Ismail AS, sampailah kepada Nabi Yaqub AS. Itu dipanggil Bani Israel yang ori. Mereka berpegang kepada kitab Taurat yang asal, yang tidak diubah. Macam Kristian ni dia dah ubah dah tuan. Mereka ni tak, mereka pegang Injil asal. Ada yang pegang Taurat asal. Ada lagi sekarang tu mau payah nak jumpa lah tuan. Payah. Kalau kita pergi jumpa pun dia tak nak tuan. Kita nak kahwin dengan dia tak nak. Kalau nak tu hebat tu. Nak tu hebat, awak balik kampung kita. Siapa ni? Kafir. Kafir mana? Ahli kitab. Ada juga kawan saya dulu tuan. Kawan saya cerita di kampung dia kahwin dengan orang kafir. Orang kafir. Tengok Kelantan lah tuan. Tanya dia, kafir mana? Indo. Bukan, dia ingat kafir, dia baca kitab kafir boleh. Orang tua, orang Islam boleh kahwin dengan kafir. Dia tak sebut di belakang di kitab. Dia hegek mana pun boleh. Ada setengah pahaman tak betul juga, boleh berkahwin dengan Kristian. Kenapa? Kerana Kristian ini ahli kitab. Bukan. Yang kata ahli kitab ini ahli kitab yang asal, yang tidak dipinda. Kristian ni dah pinda dah tuan. Itu jangan silap faham. Kelima sedikit pendetilan. Dan kelimanya tuan, ini kena jaga-jaga. Yang kelima ni, kalau itu dia agak mudah tuan, untuk jadi saksi, pilih saksi nikah ini, kelima ni perlu berhati-hati. Apa dia yang kelima? Mesti adil. Mesti adil. Kalau orang fasik tuan, tak boleh jadi saksi. Bahaya tu. Orang fasik, kadang-kadang kita ni asalkan dia nampak lepai je tuan, nampak haji je, tak kisahlah, dia kira okey dah tu. Boleh jadi saksi dah tu. Pakai lebay je jadi saksi tu. Rok-rok tak boleh. Walahnya rok tu lagi adil pada hal lebay tu. Adalah situasi tertentunya tuan. Dia lebay ni lebay tempat-tempat tertentu je lebay. Lebay ni dia hidup dua alam. Tempat dia kalau pakai lebay, dia pakai lebay. Tempat dia tak pakai lebay, pakai asal dia. Mula jadi. Mana natural, kembali pada habitat asal dia. Ada saya dulu tuan. Sekarang ni pun ada juga banyak tempat. Ni saya cerita dulu masa saya belajar. Kita terperdaya. Dia ni jual air balang. Maksudnya air tepi jalan tu tuan. Kita orang ni seronok lah. Pilih lah mana. Banyak tepi jalan ni jual air. Kita pun pilih. Abah apa bagus ni. Bagus dia pakai kopiah. Pakai kopiah. Jadi kopiah tu rupanya boleh terperdaya kita daripada hal lain. Rupanya dia dua alam. Bertemu dengan dia tempat lain. Masya Allah, hebat rupanya pakaian dia. Dia nak jual saja tuan. Dia menjual, dia ubah penampilan dia jadi orang bagus. Supaya customer, dia pun tahu rupanya customer ni pilih mak elok juga. Jumpa pasar malam. Saya jumpa pasar malam, tak kenal dia. Kita dah terlalu dah, kita pun regular customer dia tuan. Air dengan goreng pisang dia ni, lalu dia jalan tu akan berhenti. Kita pun panggil abang lebat. Abang lebat. Orang Kedah dulu, masa dulu Kedah panggil abang lebat. Rupanya jumpa pasar malam, dia pun pergi membeli juga. Tak kenal tuan. Dia pakai asal dia. Tak salah lah pakai seluar jeans, pakai baju ketat apa, tak salah tuan. Cuma nak cerita hidup dua alam. Kalau pakai seluar jeans pun tuan, tak salah. Dan adil lagi yang pakai lebay itu kadang-kadang lah. Kenapa? Adil kena ingat. Apa dia maksud adil tuan? Tahu dulu fasik. Apa maksud fasik? Fasik ni orang yang melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Itu orang fasik. Kita di atas, saya tak laku dosa besar, Ustaz, tak mencuri, tak berzina, tak minum arak. Tu dia tahu. Dia kata semayang tak pernah tinggal. Tu je semayang. Yang semayang yang tak pukar tu dia tak tahu. Sembahyang tuan yang adil, yang ramai orang kita tak adil, ialah
fasik dengan sebab apa? Banyak sebab lain, tetapi induk fasiknya ialah sembahyang yang tak sempurna, yang tak betul. Pertama, tak sembahyang itu kita tahu. Kerana dalam kitabus salat, ulama sebut apa makna orang yang meninggalkan sembahyang. Ada dua. Kalau kita tak belajar ni tuan, kita duk pasal lebih. Pertama ialah orang yang tidak pernah melakukan sembahyang. Dan juga yang sama juga ya, orang yang meninggalkan sembahyang, ataupun orang yang tak pernah sembahyang, dan orang yang sembahyangnya tak cukup. Dia sembahyang tapi ikut dia rajin. Sehari 5 dia buat 4 saja. Sembahyang tak? Sembahyang. Orang ni tuan-tuan termasuk dia meninggalkan sembahyang. Ini sembahyang tak sempurna, tak cukup. Okey, itu kita tahu. Satu tuan-tuan, kalau dia tinggal dengan sengaja, termasuk melakukan dosa besar. Dia dah tak adil, dia fasik. Walaupun sekali dia melakukan dosa besar, kalaulah dia tak bertaubat. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua ialah orang yang melakukan sembahyang yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dikira orang yang tak sembahyang. Tetap tuan-tuan fasik hukum dia. Tanya dia solat, saya solat, saya tak pernah solat, saya tak pernah tinggal daripada usia saya balik sampai saya tua, saya tak pernah tinggal 21 waktu. Hebat tak dia? Hebat. Tetapi sembahyangnya tuan-tuan, syarat sahnya tak tahu, perkara batalnya tak tahu, syarat setiap rukun dia tak tahu. Dia main redah saja. Rokok dia main hantar, iktidal pun hantar, sujud pun hantar, bacaan pun main hantar. Main sedap saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu bahasa apa? Bahasa dia, bukan bahasa Quran, bukan Fatihah. Itu apa dia? Itu ucapan dia, yang dia ejaz. Tak jadi Fatihah, dah modified dah. Rahim jadi Rahim. Ar-Rahman jadi Ar-Rahman. Itu bahasa dia. Yang dia tiru-tiru tak boleh tuan-tuan. Dia bertukar makna daripada makna lain kepada makna lain. Itu bahaya. Maknanya tuan-tuan, orang yang melakukan dosa besar termasuk orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab itu kata ulama, jagalah sembahyang. Dengan maksud jaganya ada dua. Kalau baca kitab tuan-tuan, apabila kita jumpa istilah jaga sembahyang, dengan maksud dua benda. Pertamanya ialah jangan tinggal dia. Jaga dengan maksud jangan tinggal walaupun satu waktu. Yang kedua, jaga dengan maksud apa tuan-tuan? Jaga setiap peraturan. Kita lakukan sembahyang dengan peraturan yang betul. Jaga peraturan syarat sahnya. Jaga setiap rukun. Bagaimana cara implementnya? Cara menuturkan tuan-tuan. Setiap rukun 13 dia ada syarat sah dia. Syarat sah menuturkan takbiratul ihram ada 21. Setengah kita ada 9. Setengah kita ada 7. Tak apalah tuan-tuan, 21 ke 9 ke 7, baca yang mana pun tak apa, konsep sama. Itu syarat sah menuturkan. Allahu Akbar, jangan jadi Allahu Akbar. Tak jadi rukun takbiratul ihram. Jadi bahasa dia. Itu maksud jaga, iaitu jaga setiap peraturan kita nak melakukan perbuatan dan ucapan sembahyang. Bagulah kita boleh elakkan daripada status fasik. Orang yang fasik perempuan tak boleh. Maka intai-intai yang menjadi saksi itu kena orang yang sembahyangnya betul. Sembahyangnya ikut ilmu. Al-ilmu imamun. Ilmu itu imam, ikutan. Kena ikut ilmu. Maksud amalan kita ni ikut siapa tuan? Bukan ikut budaya, bukan ikut tiru-tiru, bukan ikut orang, tapi ikut ilmu. Baik. Itu dipanggil fasik. Baik, martabat yang kedua tuan, dia ada 3 martabat. Pertama fasik, yang keduanya ialah tak fasik, tak adil, dan yang ketiganya ialah adil. Dan yang ketiganya adil. Tapi syarat saksi dia lebih tinggi daripada syarat wali. Syarat saksi kena adil. Tak boleh tak fasik tak adil.
Tapi kalau wali lebih rendah. Wali tak syarat adil. Kalau adil payah nak kahwinkan anak dia. Syarat wali memadai. Nombor 2, tak fasik, tak adil. Duduk tengok-tengok. Adil ni apa tuan-tuan? Adil ini kita fahamlah orang yang tidak melakukan sebaran kesalahan dosa besar. Dosa besar dia tak buat. Dosa kecil tu hari-hari lah buat tuan-tuan. Kena taubat lah. Hari-hari dia buat dosa kecil, tapi dia taubat, dia buat, dia taubat, dia buat, dia taubat. Sebab tu kena tahu panduan mana dosa, mana yang tak dosa. Tahu. Jadi fasik ni tuan-tuan, kalaulah dia buat kesalahan, dia tinggal kesalahan, dia tinggal solat ataupun dia solat tidak mengikut peraturan, maka wajib dia qada tu. Wajib dia qada. Sebab apa? Sebab dikira dia tak solat. 20 tahun dah semayang dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Semua dia hantam hak. Dia sedap hak dia kata. Kenapa tak dia baca hak sedangkan alham dia dihantam dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tukar tu? Tak tahu. Dia ingatkan hak, dia pun tak tahu lah tu Pak. Apabila sembahyang dalam keadaan tak confirm, tak tahu, maka itu dipanggil sembahyang ikut-ikutan, bukan confident, mengikut peraturan. Maka sembahyang itu kalau ikut manualnya tuan, bukan kita hukum, kita hanya baca peraturan. Kalau ikut peraturannya, maka sembahyang itu tidak diterima. Apabila tidak diterima status sembahyang dia, seolah-olah dia tidak sembahyang, maka wajib qada. Kena qada. Dan status dia itu, kalaulah dia tak taubat tuan, status dia orang yang fasik. Kenapa? Kerana melakukan dosa besar. Dia nak hilangkan fasik dia kena bertaubat. Bertaubat ada 3 rukun. Kita tak sempat nak cerita rukun taubat tuan, ada 3 rukun. Maka lepas dia taubat tuan, status dia naik. Ya, dia naik jadi apa? Tak fasik, tak adil. Adil belum. Kenapa? Kerana adil ini Allah berikan syarat, memberikan tempoh. Dia kena lalui tempoh 1 tahun tanpa mengulangi sebaran kesalahan dosa besar. Jangan ulang lagi kesalahan yang dia taubat itu. Barulah dia 1 tahun cukup, barulah dia berada di kata adil. Boleh jadi saksi. Sebab saksi dia lebih tinggi dia punya piawaian dia kena adil. Dan adil ini pula tuan, dia ada piawaian dia. Ketat ke ringan? Ada 2 penilaian. Pertamanya tuan dipanggil adil, dipanggil apa? Dipanggil adil birriwayah. Yang keduanya adalah adil bisyahadah. Ini penilaian. Maka adil menjadi saksi dia lebih ringan tuan. Hanya memadai adil birriwayah. Maksud apa? Maksud riwayat ini berdasarkan orang beritahu kawannya adil, kawannya orang yang bagus, orang yang rajin sembahyangnya, rajin belajarnya. Bukan sembahyang ikut dam, bukan sembahyang ikut hatam saja, bukan sembahyang jenis tiru-tiru saja. Tak, kita tahu dia orang yang bagus. Siapa cakap? Ramai yang orang cakap. Itu dipanggil riwayat. Maka dihukumkan dia adil berdasar penilaian orang ramai. Itulah dia penilaian adil yang dikehendaki sebagai saksi. Hanya adil level pertama birriwayah. Ada pun orang nak jadi saksi dalam isu jenayah tuan, isu mencuri, isu zina, isu liwat dan sebagainya, dia mesti adil dan penilaian dia tinggi, iaitu bisyahadah. Syahadah ni maksud apa? Kena ada seorang yang berani tampil ke hadapan menjadi saksi yang dia recommend, saya kenal si fulan ini memang orang adil. Barulah boleh ambil dia ini saksi dalam kes jenayah. Dia agak tinggi. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung bulan depan, iaitu ke-6 lelaki, ke-7 mendengar, ke-8 melihat. Dia kena orang pekak kalau jadi saksi. Walaupun dia pakai alat bantuan, dan juga orang yang kelam matanya, kelabu matanya tuan juga tidak boleh jadi saksi walaupun dia pakai spek. InsyaAllah kita akan bincang
Kalaulah dia pakai spek, bukan semua orang pakai spek kalau jadi saksi. Kena ingat juga. Nanti kita akan bincang detail. Janganlah mulai daripada hari ini, sesiapa yang pakai spek confirm tak boleh jadi saksi. Tidak. Ada dia punya panggil apa, detail dia, elaborate dia. Dia ada perhuraian dia. Pakai spek yang macam mana tak boleh jadi saksi. Iaitu sekali buka spek dia, dia tengok orang dia tak kenal. Itu memang tak boleh jadi saksi lah. Sebab saksi kena tengok wali, bukan tengok anak dara dah. Tengok wali dan tengok apa namanya lelaki. Tengok wali dan tengok lelaki yang berkahwin. InsyaAllah tuan-tuan akan sambung ke depan. Kita ada lewat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.